Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan review Asics Nova Blast 3. Ramai shoe reviewer sana bagi kasut ni shoe of the year untuk tahun 2022. Jadi betul ke tak kasut ni shoe of the year? Kita akan tengok juga sekejap lagi. Dan kenapa pada tahun ni baru aku sempat untuk review kasut ni, kita akan juga cerita sekejap lagi. Tapi sebelum tu running footage dulu. Let's go. Okey, macam biasa untuk semua kasut review, kita akan review dia punya upper, midsole dan juga outsole, dan sebelum tu technical spec dia, dan kasut ni sesuai untuk aktiviti larian yang macam mana. So untuk pergi pada bahagian yang pertama, kita akan cerita technical spec dahulu. Untuk berat kasut ni yang aku pakai adalah saiz UK 7, berat dia cuma 233 gram. Dalam kategori yang sangat ringan. Kalau korang tengok dengan design ataupun bentuk kasut ni sendiri, nampak bulky tapi sebenarnya dia sangat ringan, 233 gram sahaja. Untuk di bahagian belakang, dia punya heel, ketinggian bahagian heel adalah 31 mm, dan ketinggian di bahagian depan, bahagian foot strike ni adalah 23 mm. So drop dia adalah 8 mm. Dalam kategori middle to high punya drop lah. Okey. Kemudian itu dari segi dia punya technical. Dan kita pergi kepada bahagian upper dulu. Okay, bahagian upper adalah engineered mesh. Mesh ni nampak macam tak ada sangat dia punya ventilation, tapi sebenarnya kasut ni sangat breathable. Okay. Macam mana aku test semua kasut larian aku sama ada dia breathable ataupun tak. Okay, aku akan pakai dia dan jalan dalam mall. Okay, ni cara aku lah, mungkin cara korang berbeza. Aku akan pakai kasut dengan stokin yang aku selalu pakai untuk berlari, dan aku akan jalan dalam mall. Mall sejuk kan, so bila kita jalan dalam mall, kita rasa angin sejuk tu masuk dalam kasut dan rasa sampai kaki kita, dan itu adalah kasut yang breathable. Okey, dia punya corak juga adalah corak yang menarik. Color yang aku ada kat sini adalah color hitam dan juga mink kalau tak silap. Nampak macam bentuk lumpur ataupun warna lumpur kan. So kenapa aku tak dapat color yang aku nak dulu-dulu, iaitu flare orange dan juga hitam. So sekarang sebab aku beli pada tahun 2023, so color tu dah tak ada dan kebanyakan orang pun dah tak jual. Okay, itu di bahagian dia punya mesh. Kemudian kita akan pergi kepada dia punya bahagian lacing lah terus. So lacing ni tali yang dia bagi adalah tali yang aku rasa sangat baik. Okay. Walaupun aku dah pakai for quite a time, aku tak nampak tali ni mula untuk keluar dia punya bulu-bulu, dan dia agak stretchable. Okay. Tali yang dia bagi ni cukup untuk kita buat knot yang biasa, walaupun dia bagi runners knot kat hujung ni. Tapi kalau korang buat runners knot, tali tu akan jadi sangat pendek. Pada aku, kita tak perlu pun buat runners knot untuk Asics Nova Blast yang ketiga ni, sebab lockdown dia dah sangat cantik dah, walaupun kita pakai lock yang biasa. Okay. Kemudian kita pergi kepada bahagian heel cup kat belakang ni. Macam biasa, heel cup untuk kebanyakan kasut Asics adalah heel cup yang padded. Okay. Padded sangat selesa lah, tapi ada orang yang tak suka terlalu padded, mungkin dia akan kata serap peluh dan sebagainya. Tapi aku tak ada masalah untuk itu, dan aku sebenarnya suka kasut yang ada padded kat belakang ni. Okay. Tak ada masalah ankle aku bergesel dengan heel cup belakang ni, tak ada masalah. Kemudian dia punya heel cup juga adalah heel cup yang sangat structured. Okay. Heel cup yang sangat structured. Okay, tengok ni. Alright. Kemudian okay, bahagian yang seterusnya adalah, okay, aku buka dulu tadi ni. Bahagian yang seterusnya adalah bahagian tang dia ataupun lidah dia. So lidah dia adalah lidah yang nipis, dia tidak terlalu padded, tapi walaupun nipis, dia adalah tang yang sangat selesa. Okay. Kalau korang boleh tengok, tang ni adalah gusseted tang, maksudnya bahagian lidah ni dia bersambung dengan bahagian kasut. So tak ada masalah untuk tang ni bergerak ke kanan dan juga ke kiri, dan juga tang ni pun dia sebenarnya ventilated lah, okay, untuk memberi lagi features of breathability of kasut ni.
Okey, itu di bahagian upper kasut ni sangat selesa, lockdown dia sangat cantik. Macam aku cakap tadi, kita tak perlukan runner's knot untuk dapatkan lock yang cantik. Okey. Dengan knot yang biasa pun kasut ni dah boleh bagi lockdown yang sangat cantik. Dan ada naming kat sini, Asics Nova Plus yang ketiga. Okey. Apa? Thumbs up. Oh, satu lagi, stretchable. Maksudnya kalau korang ada kaki yang lebar, okey, untuk Asics Nova Plus 3 ni, dia dah ada keluaran untuk kaki lebar 3E kalau tak silap. So kalau korang kaki lebar, perlu kasut yang lebar, so ada model ataupun keluaran untuk kaki yang lebar. Tapi pada aku tak ada masalah kaki aku, jari aku bergesil dan sebagainya. Okay, macam biasa bahagian depan ni ada punya macam toe cup sikit untuk bagi kita punya protection kepada kita punya kaki lah dekat bahagian sini. Alright, itu dia bahagian upper. Kemudian kita pergi terus kepada bahagian yang sangat menarik, iaitu dia punya midsole. Okey, midsole ni adalah Flight Foam Blast Plus, FF Blast Plus. Dan midsole ni adalah midsole yang sangat ringan, sangat responsif, sangat bouncy dan sangat comfortable. Okey. Kalau korang tengok dia punya stack ni dekat belakang ni memang tinggi lah, dalam 31mm. So dah memberi satu indication yang kasut ni sangat sesuai untuk siapa yang landing kaki dia dekat bahagian heel. Okey, bahagian heel ni memang tebal dan kebanyakan masa aku akan landing di bahagian midfoot dan ke atas lah. So kalau dalam pace yang biasa, aku akan landing di bahagian sini. Kemudian kalau laju sikit mungkin akan bergerak ke depan sikit lah. Okay. Tapi walau macam mana pun, Flight Foam Blast Plus ni memang sangat comfy, responsif dan juga sangat ringan. Dan aku rasa untuk Flight Foam Blast Plus ni dia memang boleh pergi jauh lah. Okay, kaki korang akan rasa selesa dengan midsole yang ada dekat kasut ni. And kasut ni, the whole slab of this midsole is Flight Foam Blast Plus. Dia tak digabung dengan apa-apa material yang lain. Dan juga kasut ni as a daily trainer, kasut ni tak ada carbon plate lah. So kalau korang boleh tengok, memang dia boleh bend dengan mudah. So tak ada carbon plate. Dan korang tak perlu pun carbon plate untuk a daily trainer shoes. Okay. Alright, design wise untuk midsole ni memang nampak sangat menarik. Okay, kalau korang boleh tengok dengan lebih terperinci. Kalau ikutkan Asics, dia kata ni adalah origami punya design lah. So dia dapat inspirasi daripada origami bila korang lipat-lipat kertas dan sebagainya. Lepas tu buka balik dan ada kesan-kesan lipatan kertas. So daripada situlah dia nampak bentuk lipatan origami tu menarik dan juga diimplement ke dalam kasut Nova Blast yang ketiga ni. Alright, itu di bahagian midsole. Midsole memang cantik, ngam. Tak ada masalah. Aku try kasut ni, aku dapat terus aku buat long run 21km. Memang kaki aku rasa sejuk, kaki aku rasa selesa. Dan selepas larian memang aku tak ada rasa sore sangat di bahagian aku punya kaki dan juga aku punya lutut. Maksudnya dia memberi impact absorption yang sangat baik, terutamanya di bahagian kat mana aku landing lah, iaitu di bahagian midsole. Okey, sebelum aku pergi kepada bahagian outsole, kasut ni sesuai untuk orang yang kaki neutral. Tak perlu protection ataupun tak perlu stability punya features. Dan kasut ni orang kata dia punya arch dia kat tengah ni, bahagian dalam lah maksudnya, di bahagian dalam agak tinggi. So kalau korang ada flat foot, aku tak recommend untuk korang pakai kasut yang ada high arch macam Nova Blast 3 ni lah. Sebab dia akan tekan korang punya kaki tu dan memberi rasa tidak selesa kalau kaki korang jenis yang flat foot. Okay, right. Kemudian kita akan pergi kepada bahagian outsole. Okay, bahagian outsole ni dia tak ada banyak sangat beza dengan Nova Blast 1 dan juga 2. Tapi yang aku perasan, dia punya grooving dekat tengah ni dia lebih rendah sikit compare to Nova Blast yang pertama. Groove kat tengah ni dia lebih dalam. Okay, nak kata trampoline effect tu still ada macam Nova Blast yang pertama, tapi yang Nova Blast yang ketiga ni trampoline effect dia tu kurang sikit. Maybe sebab dia punya groove ni dah semakin orang kata bukan nipis, semakin rendah, semakin cetek lah. Okay, compare dengan Nova Blast yang pertama dulu. Tapi kebaikan dia adalah untuk Nova Blast yang pertama dulu, aku rasa dulu masa aku buat long run, bila aku masuk kilometer ke 15 dan ke atas tu, aku rasa bahagian tengah ni dia macam poking aku punya bahagian tapak kaki yang tengah tu. So
walaupun kaki aku kat dalam, tapi aku rasa dia punya bahagian yang terkeluar ni lah. Tapi tidak pada nombor 14 yang ketiga ni. Alhamdulillah, first run aku itu memang rasa sangat selesa, tak ada rasa yang pelik-pelik. Dan juga kasut ni sebenarnya dia lebih stable compare to nombor 12 yang pertama. Terutamanya kalau korang landing di bahagian belakang ni, walaupun kasut ni tinggi nampaknya dalam 31mm, okay, tinggi, tapi korang akan rasa stabil dan juga secure lah di bahagian belakang. Okey, aku sebut juga perkataan stabil tadi. Kalau korang boleh tengok tengok daripada atas, bahagian atas ni, nampak dia punya midsole ni terkeluar kan, terkeluar macam mencapah macam ni kan. So kasut ni memang stabil lah. Saya korang boleh tengok dia punya outsole dia memang lebar. Okey, lebar. Nak compare dengan bahagian upper dia, okey, nampak kan, sini upper, sini dia punya, ni upper, sini dia punya midsole. Okey, memang nampak kasut ni sangat stabil. Alright, itu dia bahagian outsole. Outsole dia menggunakan AHAR Plus kalau tak silap aku, acid high abrasion rubber dengan ada logo acid kat ujung ni. Ada kebanyakan reviewer kata kasut ni licin kalau korang run kat bahagian macam tiles ke pavement yang ada colour kuning ataupun putih dan sebagainya. Tapi pada aku lari juga pada keadaan yang baru lepas hujan for aku punya first long run dengan kasut ni. So far tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, jangan korang lari dekat, kalau nampak macam dekat apa nama, tile yang dekat dalam mall ke apa tu, tu memang korang akan rasa licin lah kalau basah. Tapi kalau korang lari dekat atas tar, tak ada masalah langsung. Pada aku sangat grip. Okay. Alright, itu di bahagian outsole. Outsole dia ni nampak nipis. Okay, nampak nipis. Tapi orang kata dia sangat durable lah. Aku pun taklah, belum sampai 150 km lagi dengan kasut ni. Tapi aku boleh kata from my reading dan juga dengar reviewer daripada orang lain, kasut ni memang boleh pergi lebih daripada 500 km lah. Outsole dia akan tahan, walaupun outsole dia sikit. Alright. So untuk menjawab soalan tadi, kenapa baru tahun ni aku sempat untuk review kasut Asics nombor 12 yang ketiga ni. So aku actually dah ada 3 dah pun kasut aku yang aku gunakan untuk aku punya rotation. So bila aku fikir perlukah aku tambah satu lagi kasut untuk daily trainer, aku ambil masa yang lama juga untuk decide. Sebab aku punya principle is maximum 3 kasut untuk aku punya rotation. So ini adalah kasut yang keempat lah. So aku dah break the rule lah actually. So untuk aku kekalkan rotation aku 3 kasut saja for my running rotation. Maybe aku akan jual salah satu daripada 4 yang aku ada lah. Tapi aku akan simpan Asics nombor 12 3 ni untuk aku punya daily trainer punya larian, sebab kasut ni sangat special lah pada aku. So betul ke kasut ni shoe of the year? Aku tak boleh kata shoe of the year sebab aku pun ada 3 kasut je. Tapi kalau kebanyakan reviewer sana yang ada yang review berpuluh-puluh kasut dalam masa setahun kan, memang so dapat badge shoe of the year lah. So kepada korang yang still mencari kasut Asics nombor 12 3 ni, aku syorkan untuk korang pergi cari. Sekarang ni orang kata colorway dia, kalau tengok dekat website, ada standard website tu dah register about 30 plus colorway yang ada untuk kasut Asics nombor 12 3 ni. Maksudnya color dia banyak, sangat banyak. So korang boleh pilih kalau apa yang sesuai untuk kaki korang, kaki running. Maksud aku korang prefer color yang apa, color yang mana, so boleh dapatkan. So pada aku color ni sangat tak menonjol lah. Okay lah. Maksudnya kalau korang pakai jalan-jalan dekat mall, pergi office pun aku rasa maybe boleh, sebab ada banyak efek warna hitam kat kasut ni. Alright, so untuk jenis larian okay, as the name goes by for Asics nombor 12 3 ni, dia memang excellent daily trainer. Okay, walaupun daily trainer tapi korang boleh push sikit. Aku punya second run of this shoe, aku try 1 km with higher speed, dalam pace 4.5 macam tu. Dia memang boleh pick up the pace lah, tak ada masalah. Untuk korang guna untuk tempo pun tak ada masalah. Long run lagi tak ada masalah. Aku dah go up to 21 km. Tapi kalau korang nak go for full marathon pun aku rasa tak ada masalah, kalau korang tak suka kasut yang ada carbon plate. Okay, sebab kasut carbon plate ni sebenarnya dia perlu break in, perlu train sikit supaya kasut tu sesuai dengan kaki kita. But this shoe doesn't need any break in, tak ada carbon plate. Kalau korang tak nak mess up dengan carbon plate, then I think this is one of the good option untuk korang pilih sebagai daily trainer. So aku rasa aku dah cerita keseluruhan kasut ni.
sangat berpuas hati dengan performance kasut ni, dan I'm looking forward to get more mileage dengan kasut ni lah. Right, itu saja untuk review Asics Nova Blast 3. Go check it out if korang belum try lagi kasut ni, kasut yang hype pada tahun lepas, dan aku rasa dia still akan hype juga pada tahun ni. Kalau tengok masuk dalam race tu, dah ramailah orang pakai kasut Nova Blast 3 ni, so memang approve shoe of the year. Dan itu saja untuk review kasut ni. Kita jumpa untuk review kasut yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.